Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tuhu farududhu ilayya 'inda hajati ilayh. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال حبيبنا وكريمنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala. Kemarin kita sempat mulakan muzakarah kita menggali tentang 5 ayat berkaitan dengan puasa. Kemarin kita sempat memulakan perbincangan kita berkenaan dengan ayat Ya ayyuhalladzina amanu. Dan kita 5 perkara yang kita sempat kongsikan kemarin, sebab musabab kenapa Allah mulakan ayat ini dengan huruf nida ataupun kata seruan. Kenapa Allah mulakan dengan Ya ayyuhalladzina amanu? Sebelum Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita puasa, kutiba alaikumus siyam, Allah mulakan hikmah, Allah mulakan ayat ni dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Maka hari ini kita sambung sedikit lagi muzakarah kita dengan menggali apa makna yang terkandung dalam kalimah Ya ayyuhalladzina amanu. Kemarin kita sampai di perbincangan kita tentang pengiktirafan Allah Ta'ala kepada orang yang beriman. Allah panggil kita sebagai orang yang beriman. Dan bila kita nak menjadi orang yang beriman, jangan kita rasa cukup memadai bahawa kita diiktiraf sebagai orang yang beriman dan kita rasa selesa dan bangga bahawa orang beriman ini akan diuji, kata Allah. Tapi jangan kita bimbang bahawa ujian yang Allah beri itu adalah sesuai dengan kemampuan kita. Kerana Allah Ta'ala telah menyatakan dalam Quran dengan jelas, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan membebankan sesuatu jiwa dengan satu ujian melainkan dengan kadar kemampuan dia. Allah Ta'ala menyatakan, Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun. Allah mempersoalkan, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan berkata kami beriman semata-mata, sedangkan mereka masih belum diuji dengan ujian. La yuftanun. Kemudian kita tengok bahawa antara ujian-ujian yang Allah berikan, ujian yang begitu hebat yang Allah datangkan kepada makhluk yang hari ini kita panggil sebagai iblis, laknatullah alaih, yang satu masa dulu pernah bergelar sebagai guru kepada muallim kepada para malaikat, pernah mencapai kemuncak kepada kemuliaan. Hubungan dengan Allah Ta'ala begitu hebat, diberikan ilmu, diberikan kemampuan untuk melakukan ibadah, kuat ibadat, ahli ibadat, ilmu hebat. Tetapi akhirnya diuji dengan ujian nafsu, takabbur, sehingga iblis yang pada asalnya ahli ibadat, ahli ilmu, guru malaikat, banyak ibadat, di bumi ini tak ada tempat yang dia tak kerjakan ibadat. Allah Ta'ala menyatakan di dalam Quran bahawa Allah Ta'ala akhirnya uji dia, datang ke ujian kepada dia, dia gagal, maka dia telah jatuh kepada kedudukan yang sangat hina. Dan Allah Ta'ala menyatakan bahawa
Iblis ni walaupun dalam keadaan macam tu, dia bukan tak beriman dengan Allah, dia tetap juga masa ketika tu beriman dengan Allah. Bukti dalam surah Al-A'raf ayat 12 sampai ke 14. Qal, dialog Allah dengan iblis, ma mana'aka an tasjud alla tasjuda id amartuka, apa yang menghalang hang daripada bersujud ketika aku memerintahkan kamu? Kata iblis, tak ada apa. Qala ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku tak ada masalah untuk mematuhi perintahmu, cuma ego aku tak boleh tunduk kepada Adam yang diciptakan daripada tanah ni, sedangkan aku diciptakan daripada percikan api. Kejadian aku lebih mulia daripada kejadian Adam. Aku diciptakan daripada percikan api, takkan aku nak pergi sujud ke Adam? Itu je isu. Bila Allah Ta'ala perintahkan dia, halau dia daripada syurga, Allah Ta'ala, dia minta doa. Qala Rabbi, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan kematianku sehingga ke hari kebangkitan. Makna iblis walaupun dalam keadaan tu, dia tetap beriman dengan hari kebangkitan. Tuan-tuan tengok di sini, Syekh Ashraf Ali Tanawi tulis, kadang setengah orang bila kita minta tolong doa kepada saya, dia kata saya ni, lidah saya ni tak layaklah nak berdoa. Saya ni kalau doa memang tak sampai kepada Allah. Dan kadang kita rasa bahawa ini adalah satu amalan atau perbuatan tawaduk. Syekh Ashraf Ali Tanawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa ini bukan satu perbuatan yang marghub, yang disukai. Sepatutnya kita pada orang mukmin kena ada rendah hati dalam hati kita, tapi kena ada keyakinan yang tinggi tentang doa kita. Lihatlah iblis laknatullah alaih, walaupun dia telah melakukan perkara yang Allah Ta'ala murka, tetapi dia letak pengharapan bahawa Allah Ta'ala tetap akan terima doa dia. Pasal itu dia buat permintaan, Rabbi anzirni, ya Allah tangguhkan kematianku sampai ke hari kiamat. Dan Allah terima tak terima? Allah terima. Innaka minal munzarin, kamu di kalangan orang yang ditangguhkan kematian kamu. Jadi tak patut sungguhlah kita ni, orang yang beriman, bukanlah tak buat dosa, banyak silap, banyak kesalahan. Jadi tak patut sungguhlah kita punya keyakinan ni lebih teruk daripada iblis. Dengan doa kita ni kita tak yakin, kita lebih kurang dengan doa kita, sangat-sangat tidak patut. Sepatutnya kita lebih keyakinan kita daripada iblis tadi. Baik, kemudian Syekh rahimahullah ta'ala meneruskan, hafizallah ta'ala meneruskan perbincangan. Kata beliau, dalam puasa ni ada ujian yang Allah berikan, iaitu ujian keikhlasan. Ujian keikhlasan. Ujian ini berterusan terhadap orang yang beriman. Kesanggupannya bagi menahan lapar dan dahaga pada siang hari selama 30 hari berturut-turut pada bulan Ramadan, tanpa ada siapa pun yang mengetahui sama ada dia berpuasa ataupun tidak. Kalau dia tak bagi tahu, siapa pun tak tahu. Macam semalam kita sebutlah, dia telah nayak sambil mandi, siapa pun tak tahu. Dia ambil wuduk, dia masuk ayak dalam mulut, tak keluar balik pun siapa pun tak tahu. Tak payah dia buat tang sini, dia sorok-sorok di dalam bilik dan siapa pun tak tahu ringkas cerita dia. Jadi pada ketika itu dia memilih untuk taat kepada perintah Allah Ta'ala. Dia ada peluang untuk melanggar perintah Allah, untuk berlakon kepada manusia, tapi tak. Dia memilih untuk menahan diri daripada lapar dan dahaga kerana melihat pada pandangan Allah. Ini merupakan satu ujian keikhlasan. Tanpa keimanan yang tulen, pasti tidak berpuasa, dia tidak akan mampu untuk melakukan berpuasa. Sebab puasa ni berat, kemarin kita sebut. Tanpa iman yang tulen, satu orang takkan mudah untuk menyerah diri dia untuk berpuasa. Saja nak tahan lapar ni bukan cerita lah. Dia boleh berpura-pura dengan depan manusia kata puasa, sebaliknya dia tak berpuasa. Tapi itu adalah bukti keikhlasan, bukti keimanan dia.
Maka sekadar adat dia boleh melakukan puasa, tetapi tak, dia memilih melakukan puasa ini sebagai ibadah. Maka ini merupakan kesaksian atas kesungguhan dia. Disebabkan itu Al-Quran mendedahkan cara golongan orang yang mempunyai iman yang palsu, iaitu munafik, mengerjakan ibadah mereka selain dari puasa seperti ibadah salat dan zakat. Macam mana mereka ni orang munafik bila mengerjakan ibadah? Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 54, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Allah cerita ciri orang munafik ketika melakukan ibadat ni macam mana perangai mereka. Mereka adat, nampak macam orang pembuat, mereka pembuat, tapi sifat dia berbeza. Amal perbuatan mereka tak sama dengan orang beriman. Macam mana Allah sebut dalam surah At-Taubah, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima derma-derma mereka, melainkan kerana mereka kufur kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan kerana mereka tidak mengerjakan sembahyang melainkan secara malas. Mereka kalau buat sembahyang illa wahum kusala, satu manusia tu menjadi malas kerana mengerjakan ibadah, menjadi letih, bukan malas. Macam kita puasa lah, ada setengah orang puasa ni kepada dia macam mana gunung runtuh. Dia bukan mudah nak melakukan puasa, tapi dia tetap berpuasa. Jadi bila dia main sembahyang asar tu memang hampir macam mana Parkinson dah, separuh ketak lah kan. Yang tu bukan masuk dalam ayat ni. Nampak dia memang nak melangkah kaki masuk ke masjid tu kan, punya letih, punya keadaan. Ini bukan wahum kusala, dia bukan malah, dia bukan balok, dia memang tak larat. Ini bukan, dia buat amalan tersebut dalam keadaan malas. Malas tu lahir daripada sifat yang ada dalam hati, kebencian melaksanakan perintah tu. Dia tak suka, tapi nak buat lagu mana? Terpaksa buat. Zaman Nabi hebatnya, zaman Nabi orang-orang munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqad ni, i'tiqad dia munafik, bukan ciri-ciri munafik. Memang munafik dalam hati, luar dia berpura-pura sebagai muslim, dalam hati dia kafir, tak terima Islam. Yang ni munafik i'tiqad zaman Nabi. Zaman lain ni ada, mungkin kurang lah, tak ada sampai setara lagu tu. Yang ada ciri-ciri orang munafik tu, sifat-sifat orang munafik tu ada. Yang ni tak, dia memang kafir di dalam, luar berlakon kata sebagai Islam, kerana beberapa faktor, antaranya keselamatan. Baik, mereka ni orang munafik zaman Nabi, Zuhur, Asar, Maghrib sembahyang berjemaah, subuh dengan Isyak ya dia pun tak ada. Jadi zaman Nabi nak mengenali satu orang munafik ataupun tidak, tak cukup dengan tak hadir sembahyang berjemaah. Tak hadir sembahyang berjemaah subuh dengan Isyak. Pasal apa? Masjid Nabi tak ada lampu. Lepas Nabi wafat berapa lama ke Tamim Dari bawa main lampu di masjid Nabi. Sebelum tu tak ada lampu. Hadis cerita tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, Nabi sembahyang pada malam Lailatul Qadar, hujan renyai-renyai. Hadis ni ada dalam Bukhari. Hujan renyai-renyai pada malam tersebut, Nabi kata, aku mendapati diriku sedang sujud antara pasir, antara tanah dan air. Maksud dia malam tu becak. Masjid Nabi bocok. Mau tak bocok, pelepah tamar ya. Masjid Nabi pelepah kurma. Kan? Masjid kita kalau bocok, siaplah. Masjid Nabi pelepah kurma. Jadi Nabi masa sujud pada malam tersebut ada kesan pada dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut
cerita-cerita hadis Nabi SAW pada malam tersebut. Siapa yang ada belakang Nabi yang main semayang dengan Nabi pun Nabi tak perasan. Semayang subuh, orang sebelah dengan sebelah pun tak perasan. Atas dua pendapat. Nabi pernah semayang satu keadaan yang kita sebut agak cerah. Kita mazhab Syafi'i memilih taghlis, semayang dalam keadaan masih gelap. Hadis tu makna orang semayang sebelah tak kenal siapa-siapa, gelap lagi tak nampak. Isyak tak ada lampu, jadi tak kenal siapa. Kerana tu mereka tak main semayang. Kalau tidak, semayang berjemaah, jangan buat main. Kita yang mengaku beriman pun slack jemaah, short berjemaah. Orang beriman ni kan, short berjemaah. Jumaat alhamdulillah berjemaah kan. Jumaat tak boleh buat sorang-sorang main pasal. Sila bulan ni sembahyang raya pun short juga. Malam kia mulai dengan kia gulai 8.30 dia main-main, 9.30 masjid semua dah balik. Lepas tu bising pula kat luar, tak boleh lah buat nombor 2 lah. Orang balik nak makan tupat berada. Short. Tuan-tuan, mereka ni ahli jemaah, tapi mereka mendirikan solat tu bukan dengan rasa puas, rasa seronok, kusala, malah. Ini ciri orang munafik. Mereka buat juga ibadat terpaksa. Malas tu hasil pada tubuh mereka kerana perasaan berat, terbeban, tak mau buat yang ada pada hati tu. Ni ciri orang munafik melakukan ibadat. Wala yunfiquna illa wahum karihun. Mereka tidak mendermakan hartanya, tidak menafkahkan hartanya, tak mengeluarkan harta mereka melainkan dengan rasa benci. Zakat bayar juga tapi berat. Allah nak kena bagi. Zakat fitrah tak bagi, satgi depa duduk satu kampung pula kata, hang fitrah bayar mana? Bagi juga. Kan? Terpaksa baru bagi. Tetapi dalam keadaan berat, benci. Kita tak sampailah tahap ni, tapi kadang-kadang setengah orang kita tu, dia bukanlah sampai tahap ni, dia bukanlah golongan lagu ni, tapi bila dia bagi, Allah cela orang lagu tu, dia bagi dengan mulut yang menyakitkan orang. Manna wal adha. Allah tegur dalam surah Al-Baqarah, jangan jadi orang yang pemberi yang menyakitkan hati orang. Dah bagi dia ungkit, saya duk bagi tiap-tiap tahun tau, hang ni aku bagi kat hang zakat ni, hormat pun tak ada kat orang. Bulan puasa hamai bukan main beratok. Lepas tu ingatlah sikit jasa orang. Dia bagi tu dengan menyakitkan hati. Nabi larang. Bahkan ini Allah larang dalam surah Al-Baqarah. Manna wal adha. Dah bagi, dia bagi izak pula, menyakitkan hati orang. Orang yang terbaik orang mukmin ni kata Nabi, orang mukmin, orang kaya mukmin yang terbaik adalah yang mencari orang miskin yang ada di depan rumah orang miskin. Orang mukmin yang miskin yang terbaik adalah yang menahan diri daripada cerita kekurangan kemiskinan dia kepada orang. Dua-dua ayat ni mengajar kita menunaikan hak tanpa menuntut hak. Orang miskin tengok ayat orang miskin, orang kaya tengok ayat orang kaya. Hari ni jadi terbalik. Orang miskin tengok ayat orang kaya, orang kaya tengok ayat orang miskin. Ni duit anu ada, Allah Ta'ala suruh bagilah, simpan ni, esok ni nanti kena belit ni umur qiyamah. Orang miskin kata orang kaya. Orang kaya pula kata ni, Allah Ta'ala kata tak usah duk minta. Yang hang duk minta pasal apa? Pasal itulah jadi lagu ni keadaan hang. Saling menuntut hak mendatangkan perpecahan. Saling menunaikan hak mendatangkan mahabbah, penyatuan. Dalam rumah tangga, isteri tengok hak suami, suami tengok hak isteri, datang penyatuan. Isteri sentiasa fikir bagaimana nak menunaikan hak suami, suami sentiasa fikir bagaimana nak menunaikan hak isteri, penyatuan hati akan terhasil. Tapi isteri kalau duk tengok hak dia tuntut pada suami, abang, yang ni hak saya tau, yang ni hak saya tau, yang ni hak saya tau, saya dah cek tengok di perlembagaan ni,
Saya dah tengok dalam enactment kerajaan ni, patutnya abang kena sediakan satu orang gaji bagi kat saya dalam rumah. Apa nanti jadi? Tindak balas suami pula. Patutnya hang kalau ikut-ikut kena buat lagu ni tau. Hang ni sebagai isteri tak boleh buat macam ni. Kalau saling menuntut hak, apa terjadi? Mahkamah dalam rumah. Salah satu orang akan dijatuhkan hukuman. Yang ni yang duk berlaku pada orang kita, kan? Hak kita kena tahu, tapi belajar tunaikan hak orang. Menunaikan hak tanpa menuntut hak, memaafkan hak kita. Nabi ajak, kalau hang tak boleh bagi, walau biwajhin talqin, tinggalkan orang tu dengan senyuman. Tak boleh nak bagi apa? Minta maaf lah, tak ada apa ini. Bagi dengan senyuman. Jangan kata tak ada kerja lain. Dah lah tak bagi. Dia bagi bekalan bagi sakit hati. Tuan-tuan, satu amalan yang ditinggalkan oleh umat Islam hari ini, satu amalan sifat Nabi, sahabat Nabi, idkhalul surur, memasukkan kegembiraan dalam hati orang lain, bagi orang lain seronok. Yang ni amalan ni makin kita maju ni makin terkebelakang. Kita terkebelakang dalam bab ni, idkhalul surur, menggembirakan orang. Kadang ada orang dia bagi makan orang, tapi dia menyakitkan hati orang. Ya, orang nak yang lebih baik daripada tu adalah bagi orang seronok. Kadang dia memberi tetapi berserta dengan kehinaan. Mungkin masjid kita tak jadi, tapi saya tengok kadang setengah tempat. Saya pernah pergi tazkirah bulan Ramadan di satu tempat, dia bagi zakat. Saya pergi tu dekat 6.30 apa lebih kurang petang. Bagi zakat ni, orang beratok nak ambil zakat daripada 4.30, daripada semaya asar tu, dalam panas. Ya Allah Rabbi, hilang idea tazkirah pun. Dengan anak, ada makcik tu bawa dengan cucu dia duduk beratok ni. Yang nak bagi zakat pula keluar, marah pula. Beratok elok-elok, beratok elok-elok. Tak boleh beratok elok-elok, luruhlah sikit. Allah, menyakitkan. Ini bukan sifat kita ni. Nabi ajak mudahkan urusan. Sepatutnya kita kena pergi rumah dia bagi. Kita tak cukup kaki tangan nak buat macam tu. Tak cukup kaki tangan, muliakanlah mereka. Tapi orang kita ni bila dia main nak bagi kat orang lebih bawah ni, cukup susah sifat tu. Nabi ajak kepada kita, kita kaji hadis tengok. Nabi ajak kepada kita ni, sifat kita rasa memerlukan kepada orang miskin. Kerana mereka adalah perantaraan untuk bersihkan harta kita. Tak ada mereka macam mana kita nak masuk syurga. Doa orang miskin makbul. Tengok dalam hadis, nusratullah, bantuan Allah bersama mustada'afin, bersama dengan orang-orang yang susah. Doa mereka makbul. Dia nak doa macam mana kalau dia berdiri tengah panas daripada 4.30 sampai 6.30 tak dapat lagi. Sila hari bulan tepi punya side dia tidur doa nanti. Celakalah, apalah dia doa tak tahulah. Tak kira dia nak ambil nak balik je. Ini tak mesra dengan Islam. Ini tak mesra dengan Islam. Sepatutnya kita melayan mereka dengan baik. Kerana mereka menjadi perantaraan untuk Allah datangkan bahaya. Allah Ta'ala uji mereka dalam kehidupan. Ada orang yang Allah uji dengan kemiskinan, ada orang Allah uji dengan kekayaan. Dua-dua ni Allah nak tengok siapa yang paling dekatkan diri dengan Allah. Yang tu je. Ada orang kemiskinan adalah ujian dia, ada orang kekayaan adalah ujian dia. Makin dia kaya, dia jauh pada Allah, ujian. Makin dia kaya, dia dekat dengan Allah, masya-Allah. Dalam kemiskinan dia boleh sabar, taat pada perintah Allah, masya-Allah. Kedudukan dia tinggi di syurga Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, ujian dalam hidup ni semua dia ujian. Kita ciri orang munafik, dia buat amalan tapi bersama dengan kebencian, beban, berat. Baik, satu soalan. Ada orang kadang dia buat juga salat, dia buat juga amalan, tapi dalam hati saya tu rasa berat. Masuk dah ayat ni, bimbang juga.
Bagus Melina, tak tahu azan asar. Allah, awak asar ni cepat sangat. Terkeluar. Masuk dah ayat ini, wahum kusala. Tak masuk dalam ayat ni. Yang tu kelemahan kita. Tapi dia adalah ciri tanda-tanda kelemahan iman. Dia tak sampai ke munafik, tapi ciri-ciri tanda kelemahan iman. Sebab orang beriman, dia ni suka kepada amalan. Nabi sebut tentang hadis cerita tentang orang beriman, intizarus salah. Mereka ni menanti-nanti waktu salat. Bila nak masuk waktu sembahyang? Bila nak masuk waktu sembahyang? Jadi kalau orang yang rasa sikit berat, sikit beban dengan waktu salat ni, maka ini ciri kelemahan iman. Taklah masuk terus ke dalam kategori kita sebut tadi, munafik. Munafik ni dia benci dalam. Kerana benci kepada Islam, amalan Islam, di tempat sebuat, maka dia buat dalam keadaan malas, dalam keadaan tidak rela. Baik. Jelas golongan munafik turut serta mengerjakan sembahyang dan membayar zakat harta mereka sama sahaja seperti golongan beriman. Namun kata pengarang rahimahullah hafizallah taala, ia dilakukan dengan perasaan malas dan benci semata-mata kerana ingin ataupun semata-mata kerana ingin menunjuk-nunjuk pada orang lain dan bukan kerana Allah. Tak ada kredit dia tak buat. Kalau dia buat tak salah lah, jangan kita hukum. Tapi kalau dia buat, tolong buh nama saya atas sekali. Nasi lemak bungkus pun dia bubuh nama sumbangan daripada sekian. Tapi jangan kita kata orang buat lagu tu kerana tujuan dia lagu tu. Tak, saya tunjuk contoh. Nasi lemak RM1.50 nak pergi bubuh nama, nak bagi kita kata hang bagi persepah. Tapi kita tak boleh hukum orang buat lagu tu memang tak ikhlas. Ikhlas ni dia sendiri yang tahu apa tujuan dia, dia buat, dia lah yang tahu. Kita cerita kat kita, hati-hati. Dia nak buat kebaikan ni, dia tengok keuntungan dunia. Tak, saya kalau nak bagi kat masjid ni, apa saya dapat? Dapat pahala lah tuan. Dan pahala kita lain cerita. Yang tu kita tengok tang sana lah, tang sini ni. Tak apa tuan, kami bubuh nama tuan paling atas sekali. Boleh? Bubuh kami buat banner. Okey. Saya mai banner tak ada. Siap. Apa yang menjadi hambatan dalam hidup ni? Baik. Riya, dan bukan kerana Allah Taala. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Bukti dia Allah sebut dalam surah Nisa ayat 142. Mereka bukan tak buat amal, mereka buat, tapi sifat mereka melakukan amal. Kata Allah, wa idza qamu, mereka ini apabila berdiri menghendak mengerjakan sembahyang, mereka berdiri dengan malas. Kedua, bukan takat malas kerana benci nak buat benda tu. Yura'unan nas, mereka riak kepada manusia, dan mereka pula tidak mengingati Allah Ta'ala melainkan sedikit. Tak ada ingat pada Allah apa pun, sikit ya. Dia buat ni semata-mata nak dapat nama. Sebab tu hati-hati. Lani duk jadi satu trend, setengah orang sembahyang tarawih bubuh phone kat depan, bagi jadi serabut lingkup dalam jahanam habis sembahyang. Kan? Kita nak tunjuk kat siapa? Sembahyang tahajud bubuh phone di depan. Katanya nak tunjuk, nak menggalakkan orang lain. Ini hubungan kita dengan Allah. Tapi kita tak boleh menghukum orang tu tak ikhlas. Dia lah yang tahu dia ikhlas tak ikhlas. Cuma hati-hati. Jangan sampai benda antara kita dengan Allah ni habis kita buka kepada orang. Takut buku amalan kita esok kosong. Banyak kerosakan yang berlaku. Sebab ikhlas dengan riak ni dia sangat nipis, halus. Syaitan ni dia ada 1001 cara untuk merosakkan amalan kita. Hati-hati dengan perkara tersebut. Puasa dan haji serta umrah tidak disebut kerana puasa sukar. Tidak disebut kerana puasa sukar dilakukan dengan riak, kerana tidak mungkin dapat diketahui atau dibezakan antara orang berpuasa dan tidak berpuasa. Puasa kenapa tak disebut? Ayat ni bagi contoh tentang zakat.
Zakat senang, nampak kita bagi untuk datang riak. Salat senang sebab nampak perbuatan tersebut. Tapi puasa dalam perut. Nak riak lagu mana? Nak tunjuk macam mana? Puasa dalam perut. Kerana tu tak disebut di dalam ayat ni. Baik. Para ulama menyimpulkan rumusan dia. Para ulama menyimpulkan iman adalah gabungan dua perkara. Antara aspek i'tiqad, iaitu kepercayaan dan keyakinan yang teguh, dan juga amal. Oleh sebab itu banyak ayat-ayat Al-Quran yang merangkaikan antara sifat keimanan dan kewajipan beramal saleh. Alladzina amanu wa amilus salihat, alladzina amanu wa amilus salihat. Sebagai isyarat kedua-duanya adalah perkara yang dituntut pada diri seorang hamba yang benar-benar beriman. Sebab tu iman dengan amal ni berkait rapat. Iman tu ada dalam hati, kita tak nampak. Bukti kata satu orang tu beriman, ada amalan pada diri dia. Sebab itulah Allah sebut dalam ayat yang kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam. Lepas iman Allah sebut tentang amal. Iman Allah sebut tentang amal. Gabungan iman dan amal ini akan menghasilkan natijah daripada Allah Ta'ala. Apa dia? Contoh dia Allah sebut, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, lelaki ataupun wanita, dalam keadaan benar-benar beriman. Beramal soleh dalam keadaan beriman, kami akan berikan kepada mereka pasti kami kurniakan kepada mereka hayatan thayyibah. Iman dengan amal soleh ni bila bergabung, natijah dia keputusan daripada Allah, kehidupan bahagia. Nak dapat keputusan daripada Allah dalam kehidupan ni, pandangan Allah, rahmat Allah, keberkatan daripada Allah, kebahagiaan daripada Allah Ta'ala. Dua gabungan ni kena ada, iman, amal soleh. Hadis yang kita bacakan tadi, man shoma ramadana, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dalam keadaan benar-benar beriman dan benar-benar mengharap ganjaran pahala daripada Allah, ikhlas. Sama, berpuasa, buat amalan dalam keadaan imanan, beriman, yakin kepada Allah Ta'ala, serah diri kepada Allah Ta'ala. Bukan kerana orang, bukan kerana sat lagi pak mentua kata apa, sat lagi orang kata apa, anak-anak duk tengok, sat lagi bini condemn kita. Dah, kerana Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampunkan dosa terdahulu. Iman dan amal. Sebab tu dalam sebahagian mazhab akidah, mereka menggabungkan iman dan amal ni menjadi syarat iman. Walaupun kita dalam mazhab Asy'ariyah memadai dalam hati kita, i'tiqad dalam hati, tasdiqun bil qalb, iqrar bil lisan, tasdiqun bil qalb. Ucap di lidah dan kita i'tiqad di dalam hati. Cukup dah jadi satu orang tu beriman, tapi iman dia tak sempurna, iman dia cacat kalau tak ada amalan. Semua hidup kira dia ni ucap dua kalimah syahadah, lain tu kira tak ada apa. Raya yang nampak, raya dengan baju raya, subhanallah kan. Lepas tu hilang pula. Ngucap dia. Orang puasa dia tak puasa, sembahyang pun dia tak ada, tarawih tak ada, apa bala tak ada. Bahasa mudah lah bagi faham. Kira dia ni Islam dia mana? Masa dulu mengucap dua kalimah syahadah. Macam mana hukum dia ni? Islam tak Islam? Dia masih Muslim, tapi iman dia cacat, tak sempurna, kerana tak ada penyaksian. Ada banyak zajaran hadis-hadis yang Nabi SAW bagi ancaman kepada meninggalkan amalan. Natijah dia tak dapatlah saadah, kebahagiaan daripada Allah Ta'ala, hayatan tayyibah tak dapatlah, pengampunan dosa tak dapatlah. Amalan soleh kita buat ni bukan semata-mata di akhirat.
Itu silap faham kita. Amalan soleh kita buat ni, tujuan dia yang pertama, di akhirat dapat juga, di dunia lagi Allah akan bagi. Syekh Ashraf Ali Tanawi mengarang satu kitab Jazaa'ul A'mal, diterjemahkan ke bahasa Melayu dah. Seorang ulama mufassir, mutafannin, ulama yang mahir berbagai bidang. Beliau karang lebih pada 1000 buah kitab. Beliau mengarang satu kitab, tajuk dia Jazaa'ul A'mal, balasan amalan. Dia tulis datangkan riwayat-riwayat hadis yang cerita bahawa setiap amalan kita buat ni Allah balas di dunia. Buruk pun Allah balas di dunia lagi, Allah dah akan balas. Baik pun Allah akan balas di dunia. Silap faham setengah orang kita, dia faham kata buat amalan salah ni, esok ni akhirat akan tengok lah. Oh, ambil duit aku, tak apa, esok akhirat tengok. Tak, dunia lagi Allah dia bagi. Contoh hadis orang yang tak taat pada ibu bapa, uququl walidain, di dunia lagi Allah akan hukum dia. Jadi jangan silap faham. Natijah kebahagiaan daripada Allah datang dengan perantaraan iman amal soleh. Dia punya, macam mana orang kata apa, dia punya teori dia, iman, amal, syurga. Oh, tu akhirat. Di dunia bahagia, barakah, saadah, semua Allah Ta'ala akan bagi. Janji Allah, wa'ad, akan dapat di dunia lagi bila ada iman amal soleh. Kita jangan silap faham. Ada orang dia faham amal soleh ni sembahyang, puasa, zakat. Dah, amal soleh ni luah. Hutang orang bayar, amal soleh. Apa lagi? Pinjam, bagi balik, amal soleh. Bagi pinjam duit ke orang, amal soleh. Muamalat, muasyarat, akhlak, hidup bermasyarakat, semua ni amal soleh. Keseluruhan dalam amalan Islam itu adalah amalan saleh, amalan yang diterima, disukai oleh Allah Ta'ala. Itu maksud amalan saleh. Baik, kita masuk. Kemudian Allah mulakan perbicaraan. Tadi kita sebut tentang ya ayyuhalladzina amanu. Pasal apa Allah mula ayat tu dengan ya ayyuhalladzina amanu, dengan nida, seruan. Kita masuk, kemudian Allah Ta'ala mulakan memfardukan ibadat ini dengan kata Allah, kutiba alaikumus siyam, difardukan kepada sekalian kamu akan puasa. Baik, di samping dimulakan dengan seruan pada golongan beriman, perkara kedua, aspek kedua di mana difardukan puasa adalah berbeza daripada perintah mengerjakan rukun Islam yang lain. Kata pengarang, rukun Islam yang lain tak sama dengan perintah puasa. Cara kaedah Allah fardukan perintah puasa ada sedikit perbezaan. Tak mana beza dia? Ia adalah satu-satunya rukun Islam yang Allah Ta'ala menggunakan kalimah yang Allah gunakan ketika memfardukan kepada kita, kalimah kutiba alaikumus siyam. Puasa yang Allah Ta'ala guna nak bagi tahu kat kita fardu, Allah guna kalimah kutiba. Baik, pasal apa disebut lagu tu? Sebab asalnya kalimah kutiba ni makna dia bukan difardukan, makna dia lain. Dia berasal pada kataba, telah menulis. Dia asal, makna bahasa asal dia adalah menulis, kemudian dipinjamkan kepada kata pinjaman lah, menjadi makna difardukan. Baik, kata beliau, maksud asal kutiba di sini adalah telah tertulis, telah termaktub. Dalam konteks ayat ini dan dari segi istilah dan penggunaan bahasa Arab, ia bermaksud Allah Ta'ala menetapkan, memfardukan dan mewajibkan satu perkara, iaitu puasa. Penggunaan perkataan tertulis itu bukan sahaja membawa maksud fardu puasa semata-mata, tetapi turut juga menunjukkan kekuatan fardu itu serta sebagai tanda pengukuhan hukum dan perhatian yang tertinggi yang diberikan kepadanya dan tidak boleh diabaikan begitu saja. Allah tak sebut furida, difardukan, kan senang, direct terus Allah sebut difardukan ke atas hampa. Tetapi kenapa Allah guna kalimah, Allah pilih kalimah kutiba? Sebab kita tengah duk cerita tentang Quran. Ulama menggali rahsia Quran.
Sebab yang menurunkan Quran adalah Allah. Allah menurunkan Quran bagi setiap penggunaan ayat tu dia ada rahsia dia. Dia ada sebab musabab dia. Bukan macam mana kita. Kita pun kalau satu orang tu ahli bahasa, bila dia cakap satu-satu perkara, perkataan dia tu orang akan amati. Dia guna kalimah apa. Imam dalam ilmu bahasa, salah seorang imam dalam ilmu bahasa, pakar bahasa Arab adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bukan semata-mata imam dalam ilmu fiqh. Bukan semata-mata imam sebagai digelar sebagai nasir sunnah, ilmu hadis. Imam Syafi'i juga adalah imam dalam ilmu bahasa. Kuliah Imam Syafi'i akan dihadiri oleh orang-orang yang nak belajar fiqh, para fuqaha. Depa bangkit pi golongan ahli hadis, depa bangkit pi pula kemudian dihadiri oleh orang-orang pakar-pakar bahasa. Pakar bahasa. Imam Syafi'i jika mengatakan ayat ini, perkataan ini dia bermakna ini, maka jadi hujah. Imam Syafi'i belajar di pendalaman, menghafal syair-syair Arab terdahulu, sehingga menjadi imam hujjah dalam ilmu bahasa. Jadi kerana itu Imam Syafi'i imam yang besar dalam bidang ilmu bahasa. Sebab Quran ni sastra dia cukup tinggi. Sebab yang sampaikan kepada kita ni Allah. Jadi pemilihan perkataan tu mesti ada sebab dia. Itu yang sedang digali oleh para ulama dan cuba diterangkan kepada kita. Kenapa Allah tak tawih kata furidah, difardukan, habis cerita. Kenapa kalimah kutiba yang Allah pilih? Pertama kata beliau kerana Allah nak bagi pengukuhan tentang hukum tu. Hukum puasa tu. Kalau sebut fardu, okey, takat fardu ya difardukan ke atas kamu. Tak, Allah sebut ditulis kepada kamu. Nak cerita tentang pengukuhan hukum puasa tu. Kedua, perhatian yang tinggi yang Allah berikan yang tak boleh diabaikan. Ni kami tulis tetapkan kepada apa ni, tolong bagi perhatian sungguh-sungguh terhadap ibadat puasa ni. Sebab tu Allah pilih kalimah kutiba. Namun begitu terdapat kenyataan Allah Ta'ala berkaitan dengan sembahyang yang menggunakan kalimah yang sama kutiba, tetapi sebagai kata terbitan semata-mata, tak digunakan dengan fi'il, kata perbuatan. Contoh dia Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 13, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kitaban tu kata terbitan, sama daripada kutiba, tapi Allah tak guna kata kerja. Kata kerja ni memberi penekanan yang lebih lagi. Itu maksud pengarang. Sesungguhnya sembahyang itu adalah ketetapan yang diwajibkan atas orang yang beriman, yang tertentu waktunya, kitaban mawquta, ditentukan masa dia. Berbanding dengan ayat tentang puasa, Allah gunakan kata kerja, fi'il majhul, kutiba. Yang ni dia kena ada sikit bahasa Arab baru dia dapat menghayati dia, kan? Allah nak cerita apa? Guna kata kerja ni, pengarang nak cerita Allah bagi penekanan yang lebih. Bila nak cerita difardukan puasa ni, Allah bagi penekanan yang lebih. Sebab ibadat selepas kalimah kutiba ni adalah ibadat yang aku bagi perhatian lebih. Puasa Allah bagi perhatian lebih. Itu yang nak disebut. Baik, pada masa yang sama terdapat juga satu sahaja ayat yang lain yang menggabungkan permulaan seruan untuk golongan beriman dengan perkataan kutiba, iaitu berkaitan dengan hukum jenayah, yakni qisas. Firman Allah Ta'ala surah Baqarah ayat 178, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ini contoh kedua. Wahai orang yang beriman, ayat ni pun Allah mulakan dengan wahai orang yang beriman. Kita dah tengok dah sebelum ni, bila Allah mula ayat dengan ya ayyuhalladzina amanu, Allah nak tarik perhatian, Allah nak cerita tentang hukum datang selepas ni berat, penting, tolong ambil berat, tolong ambil perhatian. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut kutiba. Ayat ni pun Allah datangkan dengan kalimah kutiba. Makna dia
penekanan yang Allah nak bagi kepada hukum yang datang selepas ni. Perintah yang datang selepas ni, perintah yang serius yang Allah suruh ambil berat. Yang ni bukan saja-saja perintahkan kepada hamba, tapi hikmah dia sangat besar, perlu diambil perhatian. Maka Allah guna kalimah kutiba alaikumus ka'alaikumul qisas. Difardukan, diwajibkan ke atas kamu menjalankan hukum qisas, balasan yang seimbang dalam perkara orang yang mati dibunuh. Allah suruh ambil berat sebab hikmah dia cukup banyak. Bunuh dihukum bunuh. Contoh dia, jari dibayar jari. Panjanglah cerita dia tentang qisas, sebab hikmah dia cukup besar. Hikmah dia cukup besar, akan mendatangkan ketakutan, ketaatan kepada orang yang melakukan jenayah tersebut. Banyaklah hikmah dia. Allah nak tekan beri pentingnya hukum tersebut. Kerana tu Allah guna kalimah kutiba. Di samping hukum qisas ini terdapat juga ayat yang lain di mana Al-Quran menggunakan kalimah kutiba tanpa dimulakan dengan kata seruan kepada mereka yang beriman dan memfardukan kewajipan, iaitu hukum wasiat dan perang. Ada ayat-ayat yang lain Allah gunakan kalimah kutiba, tapi Allah tak gabungkan macam puasa dengan ya ayyuhalladzina amanu, kecuali dalam ayat qisas saja Allah gabungkan macam puasa. Contoh dia dalam surah Baqarah ayat 180, Allah sebut kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ayat tentang wasiat. Yang kedua, ayat yang Allah Taala sebut tentang perintah berperang. Yang ni pun Allah Taala sebut dengan kalimah kutiba. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kamu berperang, sedangkan peperangan itu adalah perkara yang tidak disukai oleh kamu. Ayat yang di atas tadi, kamu diwajibkan apabila seorang kamu hampir mati, jika ada meninggalkan harta, hendaklah dia membuatkan wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dia dengan cara yang baik mengikut peraturan agama. Dua benda ni sama macam kita sebutkan tadi, bila Allah guna kutiba, hikmah dia terlalu besar. Ada perkara yang penting yang Allah nak sampaikan kepada kita. Kerana ayat wasiat dia pun Allah bagi penekanan, begitu juga perintah tentang perang pun Allah pilih kalimah kutiba. Cuma dia berbeza dengan tentang puasa. Puasa Allah gabung ya ayyuhalladzina amanu tang depan, dan Allah guna penekanan pula nombor dua, kutiba. Sama macam mana ayat tentang qisas memberikan kepada kita kekuatan pada perintah tu, kepentingan pada perintah tu, beratnya perintah tersebut, bahawa perintah tersebut diberi perhatian khusus oleh Rabbul Jalil Jalla wa'ala. Baik, insyaAllah sikit lagi sebagai penamat ringkasannya, satu perkara yang mendapat perhatian, keempat-empat hukum yang Allah Ta'ala gunakan perkataan kutiba, kesemuanya berada dalam surah Baqarah. Kalau kita teliti, empat perintah yang Allah gunakan, ayat yang Allah gunakan kutiba ni, semua ada dalam surah Al-Baqarah. Allah himpun dalam surah Baqarah. Tiga daripada dia diletakkan secara berturut-turut. Dimulakan dengan perintah melaksanakan hukum qisas, diikuti dengan wasiat, dan diakhiri dengan puasa. Kira-kira 23 ayat selepas daripada ayat berpuasa, perintah berperang pula menyusul dengan ayat 216, seperti yang dapat dilihat dalam surah Baqarah. Syekh Yusuf Qaradawi rahimahullah ta'ala menekankan bahawa ia adalah sebagai satu isyarat yang jelas, tidak ada bezanya kewajipan berpuasa daripada kewajipan melaksanakan hukum qisas ataupun berperang dan wasiat, kerana kesemuanya adalah perintah yang sama daripada Tuhan. Makna, kata Syekh Yusuf Qaradawi rahimahullah ta'ala, bila kita tengok penggunaan ayat ni sama, kalimah kutiba ni nak menceritakan kepada kita empat hukum ni, hukum yang berat, hukum yang penting yang Allah beri penekanan yang sama, jangan dibezakan antara satu sama lain, dan ianya datang daripada Rabbul Jalil Jalla wa'ala.
Jadi insya-Allah setakat itulah sempat kita kongsikan pada hari ini. Kita sampai kepada ayat kutiba alaikumus siyam. Insya-Allah kesempatan masa kalau ada esok insya-Allah kita sambung tentang maksud puasa. Maksud puasa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qurrati a'yunina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma atina anfusana taqwaha fa anta khair man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala ali Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebarang salah silap dalam penyampaian saya, jutaan kemaafan dipohon pada tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah.